Hai belajar SRT, apa khabar semua? Semoga anda sihat dan sejahtera. Alright, hari ini kita sambung lagi bab 4, makanan dan pemakanan, dan kita akan masuk tajuk terakhir bagi bab ini iaitu 4.6, perancangan menu. Alright, pernah tak you rancang menu? Biasa kerja ini ialah kerja ibu ayah kan? Tapi sebenarnya selepas belajar tajuk hari ini, saya harap you bantulah ibu ayah rancangkan menu yang sesuai untuk sajian, okey, keluarga harian. Okey? Jom kita mula. Baik belajar, kita tetapkan kriteria kejayaan dulu. Okey, anda dikira berjaya sekiranya dapat menyatakan maksud menu dan tujuan perancangan menu. Okey, kemudian kita cuba capai yang nombor 2 iaitu pastikan anda boleh jelaskan faktor yang mempengaruhi perancangan menu, dan last sekali kita cuba capai pastikan anda boleh membuat perancangan menu yang seimbang dan sesuai untuk ahli keluarga. Jom kita tengok apa itu menu. Menu bermaksud senarai makanan yang dihidangkan untuk sesuatu sajian. Okey, biasa bagi restoran pun dia bagi buku menu tu kan, banyak senarai makanan. So untuk rumah sebenarnya pun patut rancang menu siap-siap, iaitu tuliskan senarai makanan yang dihidangkan untuk satu sajian. Okey, so apa pula ialah sajian? Sajian ialah makanan yang dihidangkan pada masa tertentu lah. So, satu hari you makan berapa sajian? Biasa kita akan pastikan diri sendiri dapat sajian utama, iaitu 3 sajian utama, sarapan, makan tengah hari dan makan malam. Okey, ini basic asas untuk setiap manusia dapatkan diet seimbang melalui 3 sajian utama. Ada orang dia suka makan sajian sampingan juga, okey, iaitu minum pagi, minum petang dan minum malam. Okey, minum pagi maksudnya antara sarapan dengan makan tengah hari lah. Minum petang antara makan tengah hari dengan makan malam. Manakala minum malam ialah antara makan malam dengan masa yang nak tidur itu. Alright, so sajian sampingan ada orang dia galakkan di mana kuantiti dia makan 5 sajian, tapi setiap sajian tu kuantiti sikit. Itu pun kira diet seimbang lah. Tapi kalau you makan 5 sajian semua kuantiti banyak, itu berisiko lah dapat obesity. Hati-hati kita tetapkan berapa sajian ikut norma keluarga masing-masing. Okey, kemudian ada juga istilah ini brunch. Okey, terkeluar ada orang kata saya sedang makan brunch. Apa maksud brunch? Brunch ialah bagi sesiapa yang bangun lewat, di mana bila dia bangun, okey, sudah pukul 11 macam tu. Alright, so dia kata saya terus makan brunch. Brunch ialah breakfast campur dengan lunch. Okey, gabungan perkataan tersebut iaitu satu sajian yang berat okey, di mana orang tersebut tak makan sarapan, terus makan tengah hari. So, kalau orang kata saya sedang makan brunch, maknanya dia memang tak makan sarapan. Tapi kalau dia kata, oh saya minum pagi ini, kalau dia cakap minum pagi, maksudnya sebelum ni pernah makan sarapan. Harap you boleh bezakan. Dan satu lagi keyword di sini, high tea. Pernah dengar tak high tea? Perkataan ni berasal daripada British, H-I-G-H sebenarnya, high tea. Okey, di mana ada segolongan wanita British yang bekerja, okey, dan masa tamat waktu bekerja tu dia balik pukul 5 macam tu, 4 macam tu lah, 4 hingga 5 macam tu, dia akan singgah di restoran bersama dia punya kawan, menikmati seketul kek ke, okey, bersama dengan kopi ke, teh ke. Okey, biasa teh bunga macam tu lah. Alright, supaya relax sebelum balik ke rumah. Okey, biasa sesuai untuk wanita yang bekerja lah. Lama kelamaan dah jadi satu tabiat untuk yang golongan elit juga. Dia kata jom kita high tea macam tu. Okey, so bila orang kata high tea sebenarnya ialah minum lewat petang. Okey, minum lewat petang. Sebab minum petang biasa pukul 3 hingga 4 kan. Okey, kalau high tea selepas pukul 5. Dan kalau orang yang minum high tea ini, dia akan makan malam lewat sikit lah, mungkin 8 hingga 9 malam macam tu, baru makan malam. Okey, dah boleh bezakan? Adakah kamu suka high tea?
Okey, seterusnya kita tengok tujuan merancang menu. Okey, penting sebenarnya nak rancang menu supaya first, okey, menjimatkan masa dan tenaga. Terutamanya kalau you dah senaraikan apa yang nak makan. Contohnya sarapan, saya makan ini sandwich, kemudian petang makan apa, senaraikan siap-siap apa hidangan, pergi pasar nak beli, terus keluarkan senarai dan terus ambil bahan, terus balik. So biasa ada orang suri rumah dan dia pergi pasar begitu lama, mungkin dia tak buat perancangan. Dia pergi situ, dia tengok apa yang suka, tengok apa yang segar, dia baru dia fikirkan. So akan lama lah, ambil masa yang lebih lama. Okey, dan dia akan jimat masa untuk dan juga tenaga untuk sedia bahan. You tak akan bazir masa buat ini, potong ini, salah. Okey, you akan terus automatik senarai hidangan sudah dalam otak kan. You akan sediakan bahan. Contohnya saya sedia siap-siap makan bahan untuk makan tengah hari, dan sampai masa saya terus tinggal masak sahaja. So ingat, tujuan pertama menjimatkan masa dan tenaga. Kemudian nombor 2, memastikan makanan yang disediakan adalah seimbang. Ya, masa kita rancang, kadang-kadang kita tulis, kadang-kadang kita hanya secara lisan. Tak apa, you senaraikan. So you boleh bezakan, oh sarapan sudah ada makan mi, jadi tengah hari takkan makan mi lagi, makan malam takkan makan mi lagi kan. Okey, you akan seimbangkan dari segi dia punya bahan, dan juga you akan jagalah, make sure nutrient pun seimbang lah. Okey, make sure contohnya makan malam sudah ada ikan, tak perlu lagi ayam. Okey, ambil sayur ke, okey, kemudian telur ke, macam tu. You akan rancang makanan yang lebih seimbang bila you sudah fikir. Okey, kemudian pastikan perbelanjaan untuk menu yang dirancang tidak melebihi anggaran perbelanjaan. Ya, ini penting terutamanya bagi suri rumah yang peruntukan dia, bajet dia bulanan tu sangat limited lah. Pernah dengar cikgu terang tentang perancangan kewangan, pengurusan kewangan kan? Contohnya dia peruntukkan 600 untuk guna sebulan bahagian makan. Kalau macam tu, suri rumah 600 sebulan untuk makan, boleh bayangkan 30 hari, sehari RM20 sahaja tau. So RM20 nak guna untuk sarapan, makan tengah hari, makan malam. Dia kena fikirkan bahan apa yang sesuai dan dia nutrient cukup dengan bajet yang cukup, duit yang cukup. So ini tujuan merancang menu supaya tak melebihi anggaran. Kalau dia tak ikut macam tu, tak rancang, dia main beli saja, nanti sampai akhir bulan mesti tak cukup, over budget. Alright, so tujuan keempat ialah memastikan sajian yang dirancang adalah menyelerakan, menarik dan berbagai dari segi warna, rasa, tekstur dan juga kaedah memasak. Setuju tak? Ya, ini tujuan dia. Ya, kita senaraikan, kita rancang, kita senaraikan hidangan yang nak makan ikut sajian tersebut. Kita akan lebih utamakan dari segi warna lah. Mungkin I sudah ada sayur-sayuran warna hijau, saya suka yang warna kuning. So saya rancang mungkin saya nak jagung ke, atau saya nak telur ke. Okey, kemudian saya nak sikit warna hitam ke, saya nak warna putih ke. Dia akan fikir supaya dapat warna yang berbagai. Kan orang ini kalau warna menarik, lagi menarik selera akan makan, terutamanya kanak-kanak. Okey, kemudian dari segi rasa, bila you rancang menu, you akan tengok hidangan senarai tersebut, adakah rasa dia pelbagai, ada pedas, ada masam manis. Okey, kemudian tekstur, ada yang goreng jadi tekstur dia keras, ada yang kukus tekstur dia lembut. Nampak tak? Dari segi kaedah pun boleh dipelbagaikan kalau kita ada tabiat merancang menu ini. Alright, 4 tujuan, harap kamu faham. Okay, seterusnya kita tengok faktor yang mempengaruhi perancangan menu. Semasa you nak tuliskan senarai tersebut atau rancangkan menu tersebut, okay, pastikan kamu ambil kira beberapa faktor ini. Satu ialah tujuan sajian, sama ada majlis formal atau tidak formal. Kalau kita makan biasa saja antara ahli keluarga, so itu tidak formal. Tapi bila ada birthday ke, hari jadi anak ke, itu dah jadi majlis formal, atau hari ibu ke, hari ayah ke, atau hari ulang perkahwinan ke, kan? So tujuan sajian ialah faktor pertama yang you perlu ambil kira. So kalau ada majlis, kita tambahkan menu yang lebih mewah sikit lah. Alright, kemudian kita akan ambil kira faktor kedua, iaitu keperluan.
Okey, dari segi tahap kesihatan dan juga keperluan ataupun saiz fizikal. Contohnya, oh hari ini abang dari universiti baliklah, okey, balik kampung. Alright, jadi saya tambah menu tambahan. Okey, sebab dia kuat dan nasi mesti banyak dan saya mungkin beli dua jenis sumber protein, ada ikan, ada ayam gitu. Alright, so dari segi tahap kesihatan pun, oh hari ini ada orang sakit lah, so hari ini mungkin saya buat ikan kukus sahaja, saya tak nak ikan goreng. Alright, keperluan ialah faktor nombor 2. Faktor nombor 3 ialah faktor kegemaran. Ingat, apa makanan yang gemar baru boleh dimasukkan dalam mulut biasa, terutamanya kanak-kanak kan. Alright, you jangan pilih kasih masak makanan yang okey, sendiri suka sahaja. Okey, kukus, ikan kukus, lepas tu tahu, sayur-sayur macam. Nanti anak yang kecil tu tak makan langsung. Okey, pastikan adalah makanan kegemaran ikut ahli keluarga supaya happy lah masa kita makan bersama-sama. Kemudian nombor 4 ialah sumber. Okey, tadi cikgu kata bajet tu penting kan. So, check dulu. Senarai hidangan tu cukup tak bajet untuk beli bahannya? Okey, kalau ada majlis khas tu, cukup tak bajet untuk menu yang mewah tersebut? Okey, kemudian dari segi bahan pun kena check. Okey, adakah itu ialah sayuran pemusim atau buah-buahan pemusim? Okey, sehingga bahan tersebut mahal atau bahan tu tidak boleh diperolehi dengan senang. So, kalau macam tu, singkirkan daripada menu anda yang keluarkan, potonglah, tak mau letak dalam senarai hidangan ini. Kemudian, make sure ada sumber kemahiran. You jangan rancang menu yang anda tak boleh, tak mampu masak. Okey, pastikan cukup masa juga. Kalau you ada overtime, terpaksalah you buat yang simple. Okey, ataupun pastikan you ada sumber kemudahan iaitu peralatan. You jangan rancang menu kek kalau you tak ada oven. Alright, you kena fikirkan ada peralatan kemudahan tersebut. Kemudian faktor 5 ialah keseimbangan sajian tadi yang cikgu kata, dari segi warna, rasa, tekstur, kaedah, bahan dan juga nutrien. Make sure kamu dalam sajian tersebut pastikan menariklah ahli keluarga, selera makan ahli keluarga ataupun tetamu kalau you buat majlis. Alright. Kemudian last sekali ialah bilangan tetamu. Okey, pastikan kuantiti makanan tu cukup lah. So you kena tambah bahan kalau kuantiti bilangan tetamu banyak. Atau ahli keluarga yang kembali nak makan bersama tu banyak. Kuantiti makanan mesti tepat dan jenis alatan menghidang pun mesti cukup dan ada cara persembahan yang pelbagai lah. Alright, so harap masa you rancang menu ambil kira beberapa faktor ini. Alright, bagi cikgu test, kamu boleh sebut balik apa faktor yang mempengaruhi perancangan menu. Yang pertama ialah T for pandai tujuan sajian. Kemudian nombor 2 care for, pandai keperluan dan juga care. Sudah tujuan, keperluan, lepas tu kegemaran. Bagus. Kemudian ambil kira satu lagi SS, paling penting. Itu ialah sumber, sama ada kewangan ataupun bahan, kemahiran, kemudahan gitu Alright, satu lagi yang K. K ni panjang sikit, iaitu faktor keseimbangan sajian. Dan last sekali start with B, pandai, iaitu bilangan tetamu. Dah kuasai, tepukan untuk diri sendiri. Pandai. Kita tengok tugasan. Alright, nak capai kriteria kejayaan ketiga, anda kena berikan contoh-contoh menu yang sesuai untuk ahli keluarga Jadi cikgu harap kamu boleh send menu yang kamu rancang untuk sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam esok maksudnya send apa cadangan kamu yang seimbang dengan mengambil kira 6 faktor ini. So, bila you dah rancang dengan bagus, cikgu bagi kamu band yang tinggi. Maksudnya you dah kuasai kemahiran ini. Alright, di sini cikgu bagi beberapa cadangan lah ataupun sampel Ini yang cikgu pun rancang untuk family saya, di mana sarapan pagi untuk anak saya bagi dia sandwich tuna.
Lepas tu susu, dan sandwich tu ada sayur-sayuran lah. So keseimbangan dapat dengan sepotong petik macam tu. Kemudian menu makan tengah hari, sebab biasa sibuk sangat, so biasa buat sepinggan lengkap lah, di mana mi goreng saya akan gorengkan, dan dalam tu ada ayam, ada juga sayur-sayuran. Kemudian terus perahkan jus orange yang fresh, bantu mereka dapatkan vitamin yang terus direct daripada jus, sebab kena laju, mereka pun ada PTPR. Okey, kemudian makan malam. Okey, ayah mereka sudah balik, jadi kena makan nasi putih dengan ikan sweet sour. Tu favorite mereka lah, mereka suka, di mana ikan goreng kemudian buat sos sweet sour. Kemudian ada sayur campur. Okey, dapatkan vitamin. Tofu. Okey, kalau tak ada tofu, saya mungkin buat telur dadah begitulah. So tak berat protein tersebut, selain daripada ikan, dapat daripada tahu atau telur. Kemudian selepas makan malam, makan bersama buah apple. Alright, ini ialah cadangan Cikgu Wen, rancangan menu family saya. So saya nak tengok you all punya. Okey, di sini cikgu bagi tahu sebenarnya satu manusia ni, proses pencernaan dan penyerapan makanan biasa mengambil 3 hingga 4 jam. So misal kata kamu kalau bangun awal pukul 6 dah sarapan, lepas tu tengah hari pukul 12 baru ibu masak. So antara 6 hingga 12 ni terlalu lama tau, 6 jam dah. So you akan rasa sangat lapar. Okey, so mungkin penyakit gastrik akan berlaku. Jadi kalau berlaku gini, eloklah ambil minum pagi di mana pukul 10 alas perut dengan biskut ke, atau seketul kari pap ke, roti ke pun boleh. Alright, sama juga kalau makan tengah hari pada pukul 12, ada orang awal kemudian pukul 6 mak baru masak. Alright, so pun 6 jam macam tu. So ambil lah minum petang pukul 3, seketul kek ke. Okey, bantu ni alas perut dan elak penyakit gastrik. Alright, so harap you all enjoy you all punya sajian, dan send tugasan ini kepada cikgu Cikgu nak ajar juga contoh sajian untuk golongan tertentu. Okey, golongan tertentu maksudnya orang yang berisiko lah, dia perlu rancangan menu yang khas, sebab kita kena menitik beratkan jenis dan jumlah kuantiti untuk tumbesaran atau pembaikan sel-sel kepada kumpulan golongan ini. Contohnya kanak-kanak. Alright, untuk kanak-kanak, kalau you nak rancang makanan, pastikan kalau tahap umur dia gigi tak banyak pun, kita kena bagi dia nasi atau bubur lah yang lebih lembut dan mudah dicerna. Okey, dan ikutlah kesukaan. Okey, ayam goreng supaya dia mesti makan baru dapat nutrien tersebut. Sudah ada goreng, okey, rancang ikan kukus untuk dia ke, sayur campur ke, ais sirap ke. Kalau ais sirap ni nak tukar kepada jus orange pun okey, ni makan malam. Alright, so pastikan kamu ikut keperluan kalori. Okey, sebelum ni cikgu ajar RDA tu kan. So you ingat kalau kanak-kanak umur berapa kg perlu berapa kalori, kamu rujuk RDA, dapatkan makanan yang seimbang untuk bekalkan kalori tenaga yang sesuai untuk kanak-kanak. Kemudian utamakan protein, sebab kanak-kanak ni dalam proses tumbesaran perlu protein, bina tulang dan yang kuat. Okey, kemudian pencegah penyakit, pastikan kalau dia tak suka sayur-sayuran, bolehlah buat kuih sayur-sayuran. Contohnya cikgu suka buat kuih labu So dalam situ labu dah lecet kan, lepas tu anak makan kuih labu. Okey, ataupun you boleh buat perkedil pun boleh. Okey, buat sayur-sayuran dalam berbola pun boleh bantu mereka, tipu mereka makan bukan tipulah, galakkan mereka makan. Janji aneka dan pelbagai jenis rasa. Okey, tingkatkan selera makan mereka. Kemudian golongan nombor 2 ialah untuk ibu yang menyusu anak. Kalau ibu menyusu anak ni biasa kalori mesti tinggi. Kalau ikut RDA yang cikgu ajar, selain tengok kadar umur, mesti tengok juga trimester dia dah berapa kandungan hamil tu, tambah tenaga yang sesuai untuk dia. So sama juga kalau ibu menyusu anak, perlu juga mengikut kegemaran mereka, dan juga tingkatkanlah banyak protein dan tambahkan air lah, sebab dia perlu bekalan air untuk
dapatkan susu untuk menyusukan anak. Okey, golongan ketiga ialah untuk ibu yang mengandung. Sama juga nutrien mesti seimbang dan kalau boleh tambahkan sumber makanan yang penuh dengan ferrum ke. Okey, iaitu supaya ibu mengandung ni bekalan darah tu sihat, dan asid folik ini satu nutrien untuk buat otak baby Alright, so kalau betul-betul tak dapat makan melalui makanan, contohnya brokoli pun banyak asid folik Okey, so keju pun ada Alright, kalau tak dapat memang klinik akan bagi pil asid folik lah, bantu ibu make sure dia ada vitamin tersebut ataupun garam mineral tersebut yang cukup, termasuk kalsium. Alright, so satu lagi golongan ialah untuk pesakit. Kalau rumah kamu ada pesakit, pastikan ikut nasihat doktor lah. Tanya dulu ada tak makanan larangan, contohnya apa tak boleh dimakan. Tanya dulu siap-siap, nanti you sediakan menu yang sesuai. Kemudian pastikan untuk pesakit makanan memang lembut sikit dan mudah dicerna supaya cepat diserap. Kaedah haba lembat lebih sesuai lah untuk golongan ini. Alright, so harap tip-tip ini boleh bantu kamu untuk merancang menu yang sesuai untuk golongan tertentu. Naik cuti nanti ataupun kembali ke sekolah, kita akan cuba buat amali memasak. So bila kita buat amali memasak, saya harap you ikut langkah ini, iaitu carta alih merancang amali memasak. Yang pertama ialah memilih menu dulu, kemudian menyenaraikan ruangan utama dan peralatan. Lepas tu sama-sama mengira kos, pergi beli, make sure budget cukup. Kalau tak cukup, you kena tampung Kemudian satu lagi, sediakan susunan kerja. Susunan kerja ini ialah pukul berapa sampai pukul berapa buat apa aktivitinya. Contohnya pukul berapa nak jarang air ke, pukul berapa nak keluarkan cheese daripada peti ais ke. Semua susunan kerja mesti disediakan siap awal sebagai rancangan supaya tak kelang kabut lah masa nak amali memasak tu. So carta alih ini perlu kamu ingat juga, sebab mungkin tanya di bahagian A. Suruh you isikan tempat kosong carta alih merancang amali memasak ini. Alright, faham kemudian satu lagi yang ini cikgu nak tekankan, di mana you all pelajar SRT ada ambil SPM SRT, jadi 30 markah di bawah kategori kerja projek. So 15 markah kerja projek jahitan dan 15 markah untuk kerja projek memasak ini. Alright, so bila you nak buat kerja projek amali memasak ni, pastikan you buat laporan untuk sebagai laporan SPM anda, dan laporan tersebut mesti mengandungi tiga senarai ini, iaitu yang pertama senarai pilihan masakan, senarai pilihan masakan, di mana cikgu hanya tunjuk format sahaja. Kamu nak lihat detail, sila rujuk buku teks muka surat 203 203, di mana di situ ada full format lah, ajar kamu macam mana nak isi dengan lengkap. So di sini saya bagi kamu tengok format, iaitu mesti kamu nyatakan apa pilihan masakan kamu, biasa ikut soalan tema kemudian bahan makanan yang nak masak ikut menu tersebut, kaedah memasak serta you senaraikan alatan lah. Sama tak dengan rancangan tadi? Ya, senaraikan bahan dan alatan dengan menu dia. Kemudian mesti ada laporan tentang susunan kerja. Yang tadi cikgu kata mestilah nyatakan pukul berapa sampai pukul berapa you nak buat apa kerjanya. Nak sediakan inti dulu ke sediakan door dulu, fikirkan dan tuliskan di situ. Bahagian catatan kamu boleh tuliskan, ingatkan diri sendiri suhu berapa ke, pukul berapa nak keluar bahan tertentu dari peti ais ke, catat di bahagian catatan. Kemudian lampiran ketiga, iaitu laporan ketiga, iaitu buat senarai pengiraan kos projek. Cikgu tunjukkan format, you nak rujukkan buku teks buku surat 203 tu ada cara yang lebih detail ajar kamu macam mana nak kira kos projek. Ini ambil markah juga so pastikan kamu boleh hafal formula. Nak kira kos projek masakan ini, pastikan kamu ambil kos bahan,
tambah dengan kos upah tambah dengan kos sampingan. Saya ulang, kos projek formulanya ialah kos bahan tambah dengan kos upah tambah dengan kos sampingan, kan? Satu kos projek takkan kita hanya kira bahan saja, mesti tambah juga upah sebab kamu curahkan usaha, kan? So nak kira kos upah, kamu ambil ini bilangan pekerja. Okey, biasa seorang buat, kan? Kalau you seorang memasak, ambil satu. Kalau you memasak bersama partner, ambil 2 orang. Kemudian darab dengan masa dalam unit jam. Okey, contohnya you masak dalam 2 jam. So 1 darab 2. Kemudian kadar upah yang 3 hendaki. Okey, iaitu 1 jam you nak charge berapa ringgit. Biasa kita charge mungkin kata upah RM2 macam tu ke RM1 macam tu je. Kita tak charge tinggi. Kecuali kamu chef yang sudah terkenal, mungkin you ambil lebih tinggi. Okey, alright. So untuk kita ambil mungkin RM2 hingga RM3 itulah. Alright, so tambah keseluruhan termasuk juga kos sampingan. Apa tu kos sampingan? Kos iaitu termasuk elektrik ke? Kan kita basuh pinggan ada guna air. Kos air ke? Okay, so tambah keseluruhan baru dikira kos projek keseluruhan. Baik, kamu dah berjaya ke tidak? Marilah kita semak kriteria kejayaan. Okey, adakah kamu boleh nyatakan maksud menu dan tujuan perancangan menu? Adakah kamu boleh jelaskan 6 faktor yang mempengaruhi perancangan sesuatu menu? Adakah kamu boleh buat merancangan menu yang seimbang dan sesuai untuk ahli keluarga? Send jawapan kepada cikgu. Baru saya boleh nilai kemampuan atau kebolehan anda. Okey, saya ucapkan tahniahlah. Saya rasa memang good job. Kamu boleh kuasai dan boleh merancang menu dengan baik. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Okey, sampai setakat ini je bab ini. Okey, terima kasih semua. Bye.